Okey, muka surat 84, bahagi wang. Apabila kita hendak melakukan operasi bahagi, kita perlu ada sifir. Bagi sesiapa yang dah lupa cara untuk membina sifir, petak sifir ni, jadi teacher rasa kamu boleh rujuk video teacher yang bertajuk Bina Sifir 1 hingga 10 Mudah. Okey, dalam tu teacher tunjuk langkah demi langkah cara untuk membina sifir ni. Sangat senang. Dalam masa 1 minit pun kamu dah boleh siap sifir ni kalau kamu buat berulang-ulang. Okey, kita tengok dulu soalan A. RM63 bahagi dengan 3. RM63 bahagi dengan 3. Jadi apabila bahagi dengan 3, kita perlu rujuk sifir 3. Langkah pertama, kamu perlu cari 6. 6 dalam sifir 3. Okey. Ada tak 6 dalam sifir 3? Okey. Kita rujuk sifir 3. Ini sifir 3. Okey. Kita tengok dekat satu baris ni semua sifir 3. Okey, kita tengok ada tak nombor 6? Ada ya, 6. Okey. Bila kamu dah jumpa nombor 6, okey, bila kamu dah jumpa nombor 6, kamu pergi ke kiri sampai hujung, sampai sini, kamu akan jumpa nombor apa? Okey, kamu jumpa nombor 2 kan? Okey, nombor 2 ni, kamu perlu tulis di atas nombor 6. Okey, maksudnya 3 darab 2, kamu dapat 6. 6 yang kamu dapat tadi, tulis di bawah sini. Okey? Okey. 3 darab 2 dapat 6. Okey, kemudian lepas kita darab, kita tolak. Okey, 6 tolak 6 dapat apa? Dapat sifar. Lepas tolak, kita turunkan nombor di sebelah kanan. Okey, nombor apa ni? Nombor 3. Kita turunkan 3. Okey, sekarang dekat bawah ni jadi 3. Sifar depan ni tak ada nilai, jadi 3. Kita cari pula 3 ni dalam sifir 3. Ada tak 3 dalam sifir 3? Okey, ini sifir 3 kan? Okey, ada tak 3 dalam sifir 3? Adalah yang pertama ni. Okey, yang pertama ni adalah 3. Kita pergi ke kiri sampai hujung sini, kamu akan jumpa nombor 1. Okey, jadi 1 ni kamu perlu letak di atas ni. Okey, letak 1 di atas. Maksudnya 3 darab 1 dapat 3. Lepas darab, kita tolak. Okey. 3 tolak 3 dapat sifar. Lepas tolak, kita turun. Ada tak lagi nombor di belakang 3 ni untuk diturunkan? Tak ada kan? Okey, bila dah tak ada, maksudnya operasi tamat dekat situ saja. Okey. Kemudian, kamu dapat 21. Adakah ini jawapannya? Ini belum lagi jawapan akhir. Kenapa? Sebab tidak ada simbol RM. Okay. Ingat ya, apabila melibatkan wang, kamu perlu ingat tanda RM boleh menyebabkan jawapan kamu salah jika kamu tidak tulis. Okey. Seterusnya kita tengok B. B, RM948 bahagi dengan 2. Apabila bahagi 2, kita kena rujuk sifir 2. Okey? Bahagi 2, rujuk sifir 2. Langkah pertama, okey? Senang kita tulis siap-siap. Awal-awal lagi kita dah tulis RM. Okey. Kita tengok. Nombor 9. Ada tak dalam sifir 2? Okey. Kita rujuk sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10. Tidak ada nombor 9. Okey. Yang ada 8, 10. Okey, 8 lebih kecil, 10 lebih besar. 9 ada kat sini. Jadi kita perlu ambil nombor apa? Kita perlu ambil 8. Kita mesti ambil yang lebih kecil daripada nombor yang kita cari. Kita cari 9 kan? Okay, kita boleh tak ambil 6? Tak boleh. Sebab ada lagi yang paling hampir dengan 9. Okey, kita ambil 8. 10 tak boleh ambil sebab lebih. Okey, dalam sifir 2 tak ada 9, jadi kita ambil 8. Okey, kita tengok ke kiri sampai hujung, kamu akan dapat nombor 4. Okey, nampak nombor 4. 4 ni tadi kita tulis dekat atas 9. Okey.
2 darab 4, kamu akan dapat 8. Kenapa kita tulis 8? Sebab tadi kita dah rujuk sifir 2, kita dapat 8. Kita jumpa 8 saja. 9 tak ada kan? Okey. Selepas darab, kita tolak. Tolak. Okey. 9 tolak 8 dapat 1. Lepas tolak, kita turun. Okey, turunkan nombor apa? Nombor 4. 1 je kita turun. 4 je. 8 jangan dulu. Okey, jangan turunkan dulu. Okey. Kita turunkan 4. Okey, dekat sini. Sekarang kita perlu cari nombor 14 dalam sifir 2. Nombor 14 dalam sifir 2. Okey, rujuk sifir 2. Ada tak nombor 14? Okey, sifir 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okey, ada 14. Terus pergi ke kiri dan kamu akan nampak nombor 7. Okey, kamu nampak nombor 7. Okey, letak 7 di atas nombor 4. Kemudian tulis jawapan 14. Lepas darab, tolak. Okey, kita tolak. 14 tolak 14, habis sifar. Lepas tolak, turun. Okey, kita turunkan 8. Sekarang kita nak cari sifar 8 ataupun 8 sahaja. Sifar depan tak ada nilai. Okey, kita cari dalam sifir 2, 8. 2, 4, 6, 8. Ada nombor 8. Bila kamu dah jumpa nombor 8, kamu pergi ke kiri. Kamu akan jumpa nombor 4. Jadi, kamu tulis 4 dekat atas ni. Berapa tadi kita dapat? 8 ya. Okey. Lepas darab, kita tolak. 8 tolak 8 dapat sifar. Lepas tolak, kita turunkan nombor di belakang. Ada tak lagi nombor? Sudah tidak ada. Jadi, sampai sini saja operasi bahagi untuk B. Jawapan yang kamu dapat ialah RM474. Okey. Seterusnya C. RM2,142 bahagi 7. Okey. Bahagi 7. Maksudnya, kamu kena rujuk sifir 7. Okey. Kamu kena rujuk sifir 7. Pertama sekali, kita tulis dulu tanda RM. Okey, di sini teacher nak ingatkan. Tadi teacher dah sebut banyak kali tapi mungkin kamu tak perasan. Apabila kita darab, kita kena ingat DTT. DTT. Apakah DTT tu? Okey. Darab, tolak, turun. Kamu mesti ikut step tu. Darab, lepas darab kita tolak, lepas tolak kita turun. Okey. Untuk soalan C, kita kena rujuk sifir 7. Pertama sekali, kita tengok nombor 2. Nombor 2 ada tak dalam sifir 7? Okey. Ini sifir 7. Ada tak nombor 2 dalam sifir 7? Memang tak ada lah. Sebab apa? Sebab nombor yang pertama ni nombor 7. Okey, maksudnya dia lebih kecil lagi. 2 tu lebih kecil daripada 7. Apa kita nak buat kalau 7 ni kalau 2 tak ada dalam sifir 7? Okey. Kita tengok yang kedua. Kita gabungkan 2. 21 pula. Okey, kita tengok 21 ada tak dalam sifir 7? Okey, 21. Ada. 21 ada dalam sifir 7. Okey, 21 ada. Bila kamu dah jumpa 21, kamu tengok ke kiri sampai hujung. Okey, kamu tengok ke kiri sampai hujung sini. Kamu akan dapat 3. Okey, 3 ni kamu perlu tulis di mana? Kamu perlu tulis atas nombor 2? Tidak boleh. Kamu perlu tulis atas nombor 1. Sebab apa? Sebab kamu dah ambil 2 angka ni. 21. Okey. Tulis 3. Dapat apa? 21. Okey. Sekarang ni step pertama dah siap kan? Darab kan? Lepas darab, T yang kedua ni apa? Okey. Darab, T, tolak. Okey. Lepas kita darab, kita tolak. 21 tolak 21, habis. Okey. Sifar, sifar. Lepas darab, kita buat apa? Okey. T yang seterusnya ni apa? T, turun. Okey, lepas darab kita tolak, lepas tolak kita turunkan nombor di sebelah kanan ni. Turunkan satu nombor saja. Okey. 4. Sekarang ni kita nak cari nombor 4 dalam sifir 7. Okey, kita tengok sifir 7. Okey, ada tak nombor 4? Tak ada sebab 4 lebih kecil daripada 7 kan? Okey. Sekarang memandangkan
nombor 4 ni ada kat tengah, bukan kat depan, kita tak boleh terus gabung. Okey. Sekarang ni 4 tidak ada dalam sifir 7. Sebab apa? Sebab sifir 7, 7 darab 1 dah 7 kan? Okey, apakah nombor yang lebih kecil daripada 7 dalam sifir 7? Kamu perlu ingat sifar. Okey. Setiap nombor yang didarab dengan sifar, kamu akan dapat sifar kan? Okey, jadi 7 darab sifar, kamu akan dapat sifar. Lepas darab, kita tolak. Okey. 4 tolak sifar, kamu akan dapat 4. Lepas tolak, kita turunkan nombor di belakang. Okey. Kita turunkan angka 2 ni, kamu akan dapat 42. Okey, ingat step tadi, darab, tolak, turun. Okey. Lepas kamu dapat 42, kamu perlu cari 42 dalam sifir 7. Okey, tengok dalam sifir 7 ada tak nombor 42? Lagi. Okey, kamu jumpa di sini 42. Okey, terus pergi ke kiri sampai hujung. Okey, kamu akan jumpa nombor 6. Okey, kamu akan jumpa nombor 6. Kamu perlu tulis nombor 6 ini di atas nombor 2. Lepas darab, kita tolak. Okey. 40 pula. 42. Sorry ya. Okey. Lepas kita darab tadi, kita perlu tolak 42. Tolak 42. Sifar. Kan habis ya. Kamu ada RM42. Kamu beli barang harga RM42. Kamu tak ada duit dah sekarang. Yang kamu ada ialah barang tersebut saja. Okey. Jadi selepas kita tolak, kita perlu turunkan di titik kan? Turunkan. Ada tak lagi nombor yang boleh diturunkan kat sini? Sudah tidak ada. Jadi jawapan yang kamu dapat ialah RM306. Okey, seterusnya D. 6,500 bahagi dengan 10. Okey, suka teacher nak ingatkan kat sini. Sekiranya kamu jumpa bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1000, okey, dan seterusnya 1,100 juta ataupun macam tu. Yang penting ada 1 depan, sifar kat belakang. Kamu tak perlu buat pengiraan yang panjang. Kamu perlu potong sifar sahaja. Okey, sekarang ni 6,500 ada sifar kat belakang kan? Ada sifar kat belakang. Jadi kamu hanya perlu potong saja. Potong sifar ni 1, potong sifar ni 1. Okey, sifar yang ni boleh potong tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab sudah tidak ada dah pasangan ni kat depan. Kalau kat sini 100, barulah kita boleh potong 2 sifar. Sekarang ni kat depan ni 10. Kita bagi 10 kan? Okey, jadi kita potong 1 sifar saja. Terus je kamu salin semula. Okey, tanda RM dengan 65 sifar. Ini saja jawapan untuk D. Boleh tak kalau kita nak buat pengiraan panjang, teacher? Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Tapi buat apa kita nak buang masa? Okey, seterusnya E. Ini bahagi dengan 100. Tapi ini lain sikit. Sebab apa? Sebab kat belakang dia ada titik sifar. Okey, bukannya sifar-sifar. Bukannya sifar-sifar macam yang tadi. Tapi ini adalah titik sifar. Apabila titik sifar-sifar, kamu tak boleh potong. Sebab ini bukan kedudukan sar dan puluh. Kalau sini sifar-sifar, kamu baru boleh potong. Yang ni kamu perlu gerakkan titik. Okey, gerakkan titik ke mana? Gerakkan titik ke kiri. Okey, gerak titik ke kiri berapa kali? Okey, kamu kira ada berapa sifar dekat sini? Ada 2 sifar kan? Jadi kamu kena gerak 2 kali. 1, 2. Sekarang titik tadi gerak ya, bukannya kita copy, bukannya kita salin, kita hanya gerak. 1, 2. Maksudnya titik dah ada dekat sini. Okey, titik ni dah hilang. Jadi, kamu terus boleh tulis jawapan RM 3.84. Okey, sifar-sifar belakang ni perlu tulis tak? Tak perlu tulislah. Biasanya sen melibatkan 2 angka saja. Okey, jawapan yang kamu dapat ialah RM3.84. Okey, sekiranya kat sini 275 titik sifar-sifar. Kamu geraklah 2 kali. 1, 2. Kalau kat sini 1000, kamu perlu gerak 3. 1, 2, 3. Okey, macam F. Okey, F 1000 kan? Okey, F 1000. Jadi, kamu perlu gerak titik ke kiri sebanyak 3 kali. Ikut bilangan ni. Okey, mesti 1000.
100, 10. Kalau sini nombor 2, tak boleh guna tau kaedah ni. Ini untuk 1000, 110 dan seterusnya saja. Okey. Kita gerak titik berapa kali? 3 kali. Sebab apa 3 kali? Sebab ada 3 sifar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nombor 1000 ada 3 sifar. 1, 2, 3. So, kita gerak 3 kali ke kiri. Okey. 1, 2, 3. Jadi sekarang titik dah berada di sini. Dah bergerak ke sini. Macam kamu daripada sini bergerak ke sini. Kat sinilah kamu ada sekarang. Kat sini dah tak ada lah. Okey. 1, 2, 3. Okey. Jadi sekarang jawapan dia ialah 4.9 sifar. Okay, letak 2 saja. Sebab sen biasa 2 saja. Belakang ni biarkan abaikan sebab dia sifar-sifar tak dinilai kalau banyak kat belakang ni. Okey. Jadi jawapan yang kamu dapat ialah RM4.90. Okey, seterusnya G. Yang ni kita kena rujuk sifir semula. Rujuk sifir apa? Okey, kita bahagi apa ni? Bahagi 8 kan? Okey, RM870.80 bahagi 8. Jadi kita kena rujuk sifir 8. Okey. Langkah pertama, tulis dulu tanda RM. Kita tengok 8 ni ada tak dalam sifir 8? Of course lah ada. Sifir 8 mestilah ada 8. Okey. Sifir 8. Inilah 8-nya. Okey. Terus pergi ke kiri. Pergi sampai hujung. Kamu akan dapat 1. Okey. Tulis 1 ni di atas 8. Okey. Kamu akan dapat 8. Lepas kita darab, kita buat apa? Ingat tak tadi? D titik. Lepas darab, kita tolak. 8 tolak 8 dapat sifar. Lepas tolak, kita turunkan nombor di belakangnya iaitu nombor 7. Okey. Kita nak cari 7 dalam sifir 8. Ada tak? Tak ada. Sebab 7 ni lebih kecil daripada 8. Kita ambil apa tadi? Kita darabkan dengan sifar. Okey. Semua nombor apabila didarab dengan sifar, dia akan dapat sifar. Okey. Dapat sifar. Lepas darab, kita tolak. Lepas tolak, kita turunkan. Okey. Turunkan sifar. Sekarang ni 70. Kita nak cari 70 dalam sifir 8. Ada tak? Okey. Ini sifir 8 ya. Sifir 8 kita cari nombor 70. Ada tak nombor 70? Okey. Yang ada 72. Kita tak boleh ambil 72 sebab lebih daripada 70. Kita ambil yang kurang sikit. Okey. 64. Kita pergi sebelah kiri sampai hujung 64. Kita pergi. Okey, 64 lagi sampai hujung. Okey, kamu akan nampak nombor 8. Jadi sekarang ni nombor 8 dekat atas ni. Dan dekat sini 64. Lepas darab kita tolak. Okey, 70 tolak dengan 64. Sifar tak boleh tolak 4. Ambil daripada 7. 6. Tinggal lagi 6. Sini dah jadi 10. 10 tolak 4 dapat 6 kan? Okey. Lepas tolak kita turunkan. Titik tak perlu turun. Titik perlu naik atas. Macam tu. 8 ni yang turun. Okey, 8 dekat sini. Kita perlu cari 68 dalam sifir 8. Okey, 68 ada tak dalam sifir 8? Tengok 68 ada tak? Pergi bawah scan titik. Oh, tak ada. Yang ada hanyalah 64. 72 tak boleh lebih. Okey, kita ambil 64. Tadi kita dah buat kan? Okey, dapat apa? Kita jumpa nombor 8 juga. Okey, dapat 64. Lepas kita darab, kita tolak. Okey. 8 tolak 4 dapat? 8 tolak 4 dapat 4. 6 tolak 6 dapat sifar. Alamak, tak nampak dah. Kita pindah sini sikit. Okey, lepas kita tolak, kita turunkan nombor di belakang. Okey, turunkan sifar. 40. Kita nak cari 40 dalam sifir 8. Okey, ni sifir 8. Sifir 8, kita tengok bawah. Ada tak 40? Ada. Kat sini 40. Terus kita pergi ke kiri sampai hujung. Ke kiri sampai hujung. Okey, nombor 5. Seterusnya kita tulislah angka 5 ni dekat atas sifar. Dekat sini kita tulis 5. Lepas dapat tulis 5, dapat jawapan 40. Okey, lepas kita darab, kita tolak. 40 tolak 40 sifar lah kamu dapat ya.
Lepas tolak, turun. Ada lagi tak nombor yang kita boleh turunkan? Tak ada kan? Okey, sudah tidak ada. Jadi, situlah. Habislah kita punya pengiraan. Jadi, kamu akan dapat jawapan RM108.85. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar.